Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Terima kasih pada anda yang sudi menonton YouTube channel saya, Fahimah Zamri. Jadi untuk pengetahuan anda, saya berehat agak lama daripada upload video kepada YouTube channel saya. Memandangkan ini adalah tempoh PDPR. Okey, kita PKP 3.0. Jadi semua pelajar sama ada pelajar sekolah, universiti ataupun kolej perlu belajar daripada rumah. Jadi saya start semula dengan saya punya YouTube channel kerana pada tahun lepas saya mulakan YouTube channel saya betul pada musim PDPR juga. Jadi selepas kolej buka, seperti yang semua maklum, semua faham, pada waktu itu waktu sangat pack dengan aktiviti para pelajar program pada waktu itu. Jadi saya tak nak buat video dalam keadaan tergesa-gesa dan tak mencapai apa yang sebenarnya saya nak sampaikan. Sebab itu memerlukan sedikit masa untuk saya fikir, merangka, merakam, edit dan sebagainya. Jadi selepas ini jika saya upload video saya di YouTube channel Fahimah Zamri, mungkin tidak akan setiap minggu. Saya mohon maaf sekali lagi kepada sesiapa yang bertanya kepada saya bila saya nak start semula dengan YouTube channel saya. Seperti yang telah saya terangkan, saya mempunyai kekangan masa kerana tugas utama saya adalah di college. Jadi saya mulakan semulalah pada musim PDPR ini. Baiklah, memandangkan ini musim PDPR, seperti biasa saya mendengar banyak sangat komen daripada para pensyarah, para guru menyatakan bahawa para pelajar tidak berminat ataupun sukar ataupun rasa terhalang, rasa tidak termotivasi untuk join kelas yang diadakan oleh guru dan para pensyarah. Jadi para pelajar, tak kira anda ini pelajar sekolah, pelajar universiti, college ataupun mereka yang telah bekerja tetapi mengambil online course, di sini saya ingin kongsikan kepada anda beberapa tips supaya anda kekal bertenaga, kekal bersemangat, kekal bermotivasi untuk menjalani PDP daripada rumah. Baiklah, tips yang pertama yang basic sekali ialah anda perlu tahu memilih apakah tempat favourite anda. Tempat yang anda suka, tempat yang anda selesa, tempat yang lainnya laju. Ini adalah keperluan kerana kita semua dalam online class, jadi anda tak akan menghadapi masalah tersekat-sekat sebab keadaan yang tersekat-sekat itu akan menyumbang kepada rasa tak seronok untuk join PDPR. Tempat yang anda pilih juga mestilah tempat yang terang, tempat yang mendapat pencahayaan dan pengudaraan yang baik. Okey, tempat yang anda boleh mencatat, selesa untuk duduk dan selesa untuk mendengar. Jangan pula anda memilih tempat yang menyebabkan anda rasa sangat mengantuk dan sangat tak bermotivasi. Tips yang kedua ialah anda perlu buat jadual. Okey, jadual yang disusun adalah untuk mengelakkan anda daripada berada dalam keadaan kelam kabut. Selain daripada nak mengelakkan anda dalam keadaan kelam kabut untuk memulakan kelas, susun jadual juga membolehkan anda untuk prepare mental, emosi dan fizikal untuk memulakan pembelajaran secara online. Dengan adanya jadual ini, anda boleh susun dari subjek ke subjek dan sekiranya ada kesenggangan masa antara subjek ke subjek itu, bolehlah anda isi dengan perkara-perkara yang lain seperti hal-hal peribadi. Dengan ini, sepanjang hari anda bukan sahaja dapat diisi dan bersedia dengan kelas online, tetapi juga anda dapat settlekan hal-hal lain seperti hal peribadi dengan mudah. Kalau anda tak susun jadual anda betul-betul, anda tak ambil kisah tentang jadual anda, itulah yang jadinya akan bertembung antara hal-hal peribadi dan hal pembelajaran. Tips yang ketiga, anda perlu jauhkan diri anda daripada gangguan ketika menjalani PDPR. Seperti yang semua sedia maklum, PDPR ini merupakan perkara yang baru di Malaysia sejak COVID-19 menyerang negara kita. Jadi, memang ramai sangat pelajar tidak bersedia untuk berhadapan dengan online class sebab sebelum ini dah terbiasa pergi ke sekolah, pergi ke college, pergi ke universiti untuk menjalankan kelas dan pembelajaran secara fizikal dan bersemuka.
Untuk orang dewasa yang sedang sambung belajar, mungkin anda telah biasa dengan keadaan PDPR ini, tetapi ianya amat sukar kepada para pelajar sekolah dan universiti. Seperti yang kita tahu adalah sangat berbeza apabila kita belajar di kelas, di sekolah dan di rumah. Di rumah memang terlalu banyak sangat benda yang boleh distract fokus anda untuk menjalankan PDPR. Antaranya televisyen, game, social media, suasana yang bising, suasana yang hiruk pikuk dan sebagainya. Jadi di sini sebagai pelajar anda perlu belajar bagaimana nak mendisiplinkan diri supaya dapat kawal diri daripada sentiasa nak berseronok dan sentiasa ingatkan diri bahawa keutamaan anda sekarang adalah mata pelajaran anda. Tips yang seterusnya ialah belajar secara aktif. Ini juga banyak yang saya tengok tak ramai pelajar yang terlibat dengan aktif dalam sesi PDPR. Kenapa saya kata tidak begitu aktif? Kerana tak ramai pelajar yang suka untuk buka kamera dan memberi respon ketika guru ataupun para pensyarah yang sedang mengajar. Kalau ingat balik, apakah pesan-pesan pakar motivasi ataupun guru-guru kita atau ibu bapa kita? Kalau kita tak nak ketinggalan dalam mata pelajaran, di dalam kelas kita digalakkan untuk bertanya, memberi respon dan kekal aktif, betul tak? Jadi begitu juga dengan kelas online. Anda digalakkan untuk kekal aktif walaupun daripada rumah. Sekiranya anda sambil lewa menjalani PDPR, anda buka tetapi sebenarnya anda pergi main game, anda pasti akan tercicir dan tak dapat nak cover topik yang diajar oleh guru ataupun pensyarah. Jadi kat sini ada 3 je step yang saya sharekan kepada anda untuk macam mana nak kekal aktif dalam kelas online. Yang pertama, sebelum kelas bermula, study dulu topik apa yang cikgu nak ajar, pensyarah nak ajar. Kalau mereka tak beritahu apa topik yang akan datang, okey, study balik yang lepas. Kalau tak faham, tolong tanya. Kalau anda segan nak bertanya pada cikgu, anda ada ramai kawan-kawan yang boleh bantu anda. Yang ketiga, boleh review balik apa yang cikgu ajar sebelum ni. Jadi anda tetap dapat keep on track setiap subjek yang anda belajar. Tahu tak anda sebenarnya kenapa kita digalakkan untuk belajar secara aktif ni? Iaitu bersedia. Waktu cikgu mengajar, waktu pensyarah mengajar itu fokus dan selepas kelas review sikit. Kenapa? Sebenarnya ianya dapat membantu anda memasukkan maklumat-maklumat tadi dalam memori jangka masa panjang. Jadi kelebihannya bila anda nak exam, anda tak perlu nak study teruk-teruk dahsyat-dahsyat. Okey? Kerana banyak input yang anda dapat tadi telah masuk ke dalam memori jangka masa panjang anda. Fokuskan mana topik-topik yang penting dan seterusnya dapat bersedia dengan lebih yakin untuk menjalani exam. Tips yang seterusnya, anda perlu belajar untuk memotivasikan diri sendiri. Sebenarnya dengan PDPR ni, anda perlu banyak berdikari dan banyak belajar bagaimana nak bawa diri. Jadi ada banyak sangat cara macam mana anda nak kekalkan motivasi belajar ni, nak kekalkan semangat belajar ni. Jadi satu tips yang saya boleh kongsi, ini juga daripada pelajar-pelajar juga. Okey, saya juga telah mengamalkannya untuk melaksanakan work from home, iaitu bangun pagi, anda mandi, siap-siap semain subuh macam biasa, sarapan, pakai cantik-cantik, wangi-wangi, kemas-kemas, handsome-handsome and then masuk ke kelas. Ini akan memberikan anda satu mood yang lain, satu mood yang seronok, satu mood yang selesa untuk terus berada dalam kelas PDPR. Seterusnya, elakkan buat kerja lain sewaktu kelas PDPR. Memang tak digalakkan walaupun kelas fizikal, kelas bersemuka. Sewaktu guru ataupun pensyarah sedang mengajar, anda sangat-sangat perlu untuk memberikan fokus kepada pelajaran. Okey? Kerana apa? Kajian mendapati sekiranya anda fokus ketika PDP sedang berlangsung, anda akan lebih cepat faham, anda akan lebih cepat ingat. Bagi saya adalah sangat membazir sekiranya anda join kelas PDPR tapi anda main game, anda tonton televisyen, anda dah membazir banyak gift.
Anda dah membazir masa, membazir current sebenarnya. Anda sangatlah perlu untuk fokus di dalam kelas supaya anda kekal merasakan bahawa anda ini memang sekarang tengah belajar, tengah sekolah dan keutamaan anda ialah belajar. Tips yang seterusnya ialah anda boleh print out apa bahan ataupun nota yang diberikan oleh guru dan pensyarah anda. Kenapa saya kata perlu print out? Sebab ianya lebih memudahkan anda. Apabila guru sedang memberi penerangan, anda boleh catat terus kepada nota yang diberikan oleh pensyarah ataupun guru anda. Catat terus di situ. Jadi anda tak perlu tulis semula semua yang diterangkan oleh pensyarah tersebut. Masa jimat, tenaga pun jimat. Yang terakhir, berhubunglah dengan aktif dengan rakan-rakan sekelas. Ini akan membuatkan anda rasa seperti anda pergi ke kelas fizikal, kelas bersemuka. Seperti yang semua sedia maklum, setiap daripada kita suka sangat berkawan, suka sangat bergaul, bersosial di sekolah, dapat bersembang, dapat berbual, dapat berbincang. Banyak sangat momen-momen yang terindah, yang best sangat di sekolah, di college. Tapi memandangkan PDPR berlangsung sekarang, ini semua mengehadkan keseronokan anda. Jadi, para pelajar, anda berhubung semula. Kalau anda tak berhubung, lama dah tak berhubung dengan kawan-kawan, berhubung semula. Selain daripada anda boleh bincangkan tentang hal-hal kerja-kerja yang diberikan oleh para pensyarah ataupun guru, anda juga boleh bincangkan hal-hal yang lain. Ini menambahkan lagi mood anda, perasaan anda, dan mengingatkan kembali anda bahawa anda adalah pelajar dan keutamaan anda ialah belajar. Kenapa saya kongsikan tips ini kepada anda? Kerana pada tahun lepas, kita telah menjalani PDPR pada PKP 1.0. Selepas college saya dibuka, ramai pelajar datang berjumpa dengan kaunselor dan menyatakan bahawa mereka rasa tertekan, terbeban. Kerana apa? Kerana banyak sangat assignment, tugasan yang sepatutnya mereka lakukan di rumah tapi mereka tak buat. Jadi semua subjek, bayangkan semua subjek, satu subjek bukan ada satu tugasan saja, ada beberapa tugasan. Tugasan individu, tugasan berkumpulan, semua tak disiapkan, semua sekali nak disiapkan dalam hanya masa yang singkat pada waktu itu kerana para pensyarah dah nak masukkan markah ketika itu. Jadi semua tekankan dalam waktu itu bagaimana para pelajar nak settlekan dengan tenang. Tanyalah siapa yang boleh berhadapan dengan situasi itu akibat terlalu bertangguh, akibat bertangguh terlalu lama, tak buat-buat kerja, tak buat-buat tugas yang diberikan. Siapa yang tak tertekan? Semua orang akan tertekan. Jadi para pelajar, untuk kali ini saya mohon kepada anda dan juga ibu bapa pasti mengharapkan anda tak keciciran dalam PDPR ini. Jadi ambillah iktibar apa yang berlaku pada tahun lepas dan pada tahun ini janganlah anda ulang semula apa yang berlaku pada tahun lepas. Percayalah, kalau anda siapkan betul-betul tugasan anda semua sebelum naik, sebelum college dibuka nanti, everything akan settle, everything akan berjalan secara lancar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton video ini dan kita berjumpa lagi pada video saya yang akan datang. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Fahimah Zamri.